Kalau dia pagi baru nak niat puasa Ramadan atau puasa fardu, puasa qada, tak sah. Lepas subuh lah. Dah azan subuh Allahu Akbar, baru dia kata aku niatlah nak puasa lah hari ni. Tak sah. Yang ni dipanggil, apakah dia punya, apa yang dia niatkan? Niat nak puasa lah. Dia tak boleh, aku Ramadan. Mana ada aku Ramadan apa benda? Aku Ramadan apa benda? Aku nak kerja bulan Ramadan ke? Aku nak berniaga bulan Ramadan ke? Kan? Aku nak jual air tebu jual Ramadan ke? Jadi kena sebutlah, aku niat apa? Aku niat saja aku berpuasa. Yang ni perbuatan tu. Tu yang paling sempurna sekali. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang paling lengkap lah. Tapi taklah buat nasyid lepas main tarawih. Tahu tak? Macam tu. Jadi kalau bulan Ramadan orang tak niat malam-malam, dia tak niat, tak sah puasa dia. Tak sah puasa. Habis tu pagi tu dia boleh makan hentam lah. Tak boleh. Tak boleh juga. Mana tadi terlupa niat lah. Pagi tu dah boleh makan lah. Tak boleh. Dia tak boleh makan pagi tu dan dia kena qada hari tu. Dengar ni sekali lagi. Dia lupa nak niat malam tadi. Jadi pagi ni dia tak boleh hentam makan. Dia kena puasa juga. Dia kena tahan juga tak boleh makan pagi tu. Dan dia kena qada. Kalau dia jenis yang memang dia tahu kebiasaan dia, kalau dia tengok dia akan keluar air mani, maka batal. Biasaannya kalau dia tengok benda tadi tengok perempuan tu lah, perempuan seksi ke apa ke, bukan tengok apa, tengok perempuan seksi lah. Keluar air mani tengok apa tak? Tengok kambing pula. Faham lah tu. Okay. Ataupun yang gila ke, psycho, tengok kambing betina pun dia keluar air mani juga. Keluar? Batal tak? Kalau kebiasaan dia tahu, kalau dia tengok kebiasaannya batal, maka jadi batal puasa dia. Tengok perempuan lah. Kalau fikir dia tengokkan perempuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa al-Amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul lagi malam ni untuk kita teruskan pengajian ulang kaji Ramadan. Ulang kaji Ramadan. Sebab kita ni, seperti Umar Al-Khattab, dia tidak boleh seseorang itu dia masuk ke dalam pasar sebelum dia belajar tentang hukum hakam jual beli. Macam tu juga kita ni tak boleh nak masuk ke dalam Ramadan bersama tu, melainkan kena belajar hukum Ramadan dulu. Jadi kaedah kita tahu apakah ilmu tu wajib tak wajib. Ialah apa yang Allah Ta'ala wajibkan kita lakukan, maka menuntut ilmu padanya wajib. Allah Ta'ala wajibkan kita puasa, betul tak? Jadi apa hukum belajar pasal puasa? Wajib. Jadi siapa yang masuk bulan puasa dalam keadaan tak belajar, kan? Kata tak apalah, apa yang kita ikut je lah. Macam biasalah sahur-sahur apa semua. Orang sahur, dia sahur. Orang buka, dia buka. Orang tak makan, dia tak makan. Dia macam tu je. Dia cincai je. Maka kemungkinan besar takut-takut dia masuk bulan Ramadan, Ramadan dia tak sah, puasa dia tak sah. Na'udzubillah, penat. Sebab itulah ada hadis Nabi SAW, ada orang tu dia beramal 60 tahun tak diterima salat dia walaupun sekali.
Sebab apa? Mungkin dia solat dalam keadaan dia jahil lah, tak tahu perkara batalkan solat. Agaknya dia solat 60 tahun, rupanya dia tak tahu bahawa kentut tu batal solat agaknya. Mungkin dia tak tahu. Ataupun dia tak tahu, dia tak belajar yang syirik itu membatalkan amalan soleh dia. Jadi penat je dia sembahyang apa semua, rupanya dia buat perkara-perkara yang membatalkan. Begitulah juga kita ni nak belajar pasal puasa. Pada kuliah lepas kita belajar pasal rukun puasa. Ada 3. Apa rukun puasa 3? Iaitu dia kena ada orang yang berpuasa, dia kena niat menahan diri. Ahsan Tabakri, masya-Allah. Mumtaz, salih nota. Okey. Kita dah belajar pasal orang yang berpuasa. Orang berpuasa ni ada dua jenis. Satu yang orang yang wajib berpuasa. Yang kedua orang yang sah puasa dia. Kan kita belajar pasal orang yang wajib berpuasa dan orang yang sah berpuasa. Ni siapa orang yang wajib puasa? Islam, baligh, berakal, sihat, bermukim, sahih, suci daripada haid dan nifas. Apa dia? Wiladah. Wiladah. Wildan sekolah Ustaz Fadil. Jadi cuci dari wiladah. Haid makruf. Nifas darah apa Luqman? Nifas. Ni orang baru bersalin nifas. Nifas. Wiladah. Kita tanya orang yang baru bersalin. Wiladah darah yang keluar masa bersalin. Keluar yang sama bersalin tu dia panggil wiladah. Nifas ni lepas beberapa waktu darah tu keluar. Yang itu baru nifas. Nifas tu darah sebab bersalin tu. Pos apa tu? Dia panggil pos apa tu orang putih ni. Yang 40 hari tu yang cuti kan, kata berapa hari cuti lah Luqman lepas ni 40 hari kita kata. Sebab yang standard 40, paling lama 60. Paling sikit? Paling sikit tak tentu. Tak ada waktu yang tak ada. Kalau tak ada darah langsung tak ada lah. Okey. Jadi kalau dia operate, tak keluar darah, dia operate je. Contohnya. Naam. Bila dah masa bersalin. Nifas. Lepas tu baru nifas. Baik. Haid, darah yang keluar bulanan tu lah, yang normal. Orang perempuan normal, dia keluar haid. Okey, taib. Dah tahu dah, itu orang yang wajib puasa. Islam, baligh, berakal, sihat, mukim, cuci haid dan nifas. Orang yang sah puasa, ada 3 ke 4? Apa dia? Orang jadi kita daripada yang wajib tadi kita keluarkan. Okey, orang yang tak Islam sah tak puasa dia? Tak sah. Okey, baligh? Tak baligh. Tak baligh. Sah. Okey, Islam baik. Tidak berakal? Tak sah puasa. Okey. Tak mungkin? Sah puasa. Tak sihat? Dia tak sihat tapi dia puasa juga. Sah. Sah puasa. Orang yang haid dia puasa juga? Tak sah puasa. Jadi dapat kesimpulan bahawa Islam dan tak baligh lagi dan tak musafir. Orang yang musafir dia puasa sah tak? Sah. Jadi orang sakit sah puasa dia. Orang musafir sah puasa dia. Orang yang tak baligh lagi, budak tak baligh lagi, sah puasa dia. Jadi 3 tadi tu lah. Kalau tak ada 3 ni pun puasanya masih lagi sah. Jadi Islam yang penting berakal, suci daripada haid. Ini 3. Ini 3. Jadi selain daripada itu tu dia jadi sah. Jadi kalau anak kecil puasa sah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Bahkan ayah dia yang ajar pun lagi dah dapat pahala juga, confirm. Dan juga orang musafir sah tak? Tidur sah. Yang kita bincang juga bulan lepas. Dia tidur lepas sahur, nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana, sampai subuh, Allah Akbar subuh dulu lah, tak nak teruk sangat. Tu dia tidur sampai maghrib. Sah tak?
Ataupun tak, subuh pun tak bangun. Malam tu dia niat puasa pukul 4. Dia tidur lanjut sampai maghrib. Sah tak puasa dia mak air? Ha? Tidur sepanjang hari sah tak puasa dia? Ha? Tidur sepanjang hari sah puasa dia. Oh, tak ada mazhab Syafi'i. Kita sekarang macam Syafi'i. Tak ada mazhab-mazhab lain lah. Kita Syafi'i sekarang ni. Orang yang tidur sepanjang hari sah ke puasa dia? Sah. Okey. Orang gila, kejap gila, kejap sihat, sah tak puasa dia? Tak, lepas dia gila kejap tu dia okey boleh. Dia gila sebentar. Tak sah. Gila sebentar. Gila isim. Tak sah. Okey, kaedah dia tidur dengan gila ni dia lawan. Tidur ni sepanjang hari pun sah puasa dia. Tapi kalau gila ni sekejap je, walau lahzatan, kata ulama fiqh kata walau lahzah, walaupun sekejap. Dia confirm gila lah, bukannya buat gila kan, tiba-tiba dia buat gila pula nak buka puasa kan. Dia gila, maka batal puasa dia. Okey, lepas tu yang tengah-tengah apa dia? Antara gila dengan pingsan. Yang ni macam mana? Sama. Dia kalau dia tengah-tengah, dia tak geng tidur, dia tak geng gila. Maksudnya kalau lah dia pingsan tapi dia sedar walaupun sekejap, sah puasa dia tak? Habis kena niat lah. Sah tak puasa dia? Kan lepas subuh dia pingsan, pingsan. Sekali pukul 6.30, sedar sekejap, pingsan balik. Sah tak? Sah. Tapi kalau pingsan sepanjang hari, tak sah. Dia tak geng tidur, dia tak geng gila. Okey, itu dah selesai masalah orang yang puasa. Hari ini kita masuk pula bab an-niyah, niat pula. Maksud niat. Niat ni penting ni. Bab niat ni sangat penting. Ramai orang yang salah bab niat ni. Okey. Pertama kita kata mana ni? Notan. An-niyah. An-niyah. Niat ni apa maksud niat? Itu benda yang kita niatkan dalam hati lah, kita qasadkan, yang kita kehendaki dalam hati kita secara pasti. Jadi niat ini kalau puasa wajib, dia ada dua benda yang dia kena ada. Okey. Kalau niat tu puasa wajib, niat puasa fardu. Puasa fardu. Kalau puasa fardu. Puasa fardu ni puasa apa? Ramadan lagi. Hari apa ni? Qada. Lagi kafarah. Dan seumpama dengan ni lah. Nazar. Puasa nazar wajib. Itu dipanggil ta'yin, atau satu lagi dipanggil tabiit. Tabiit ni maksud ni ialah dia kena niat pada waktu malam. Niat lepas isyak sampai sebelum subuh lah, sebelum fajar atau sebelum subuh. Dia kena niat, dia kena tabiit. Lagi. Sebulan tak sebulan kejap lagi. Dia niat, maksud niat. Bila? Mesti niat tu waktu malam. Kalau dia pagi baru nak niat puasa Ramadan atau puasa fardu, puasa qada, tak sah. Lepas subuh lah. Dah azan subuh, Allahu Akbar, baru dia kata aku niat lah nak puasa lah hari ni. Tak sah. Okey, ini puasa fardu tau, puasa fardu. Kita cerita macam puasa fardu. Okey. Kemudian dia mesti
ta'yin, dia mesti dia kena sebutkan apa jenis puasa dia. Dia kena sebutkan. Maksudnya dalam niat tu dia kena apa? Dia kena menzahirkan, maksudnya menghadirkan, menghadirkan, zahir nampak, menghadirkan apa jenis puasa dia tu, apa jenis fardu, apa jenis fardu dia. Dia tak boleh saya juga puasa, saya juga puasa je, tak boleh. Maksudnya dia kena zahirkan sama ada dia puasa, sama ada puasa Ramadan atau puasa qada tadilah, atau puasa kafarah, atau puasa nazar tadi. Dia kena zahirkan, maksudnya dia kena hadirkan, aku puasa Ramadan contohnya. Masih dalam hati tu dia kena niat. Jadi dua syarat nak niat. Betul tadi. Satu tabiid, satu ta'yin. Tabiid ni mana? Niat dia waktu malam. Sebelum subuh, maksud waktu malam tu sebelum subuh, lepas isyak. Lepas tu kadang orang lepas main tarawih selalu dia tepuk-tepuk niat puasa tu imam dia kata kan. Dia apa dia nak ingatkan supaya jangan terlupa niat puasa. Jadi kalau dia kata imam tu kata niat puasa, dia pun niatlah. Hati dia. Dia tabiid dan dia yang kedua ta'yin. Ta'yin ni apa? Dia kena sebut puasa apa, dia nak puasa apa besok. Dia tak boleh kata aku nak puasa je. Okay? Maksudnya kata kalau esok Ramadan, dan hati kata ya Allah, aku nak puasa Ramadan esok. Sahaja aku niat puasa Ramadan. Nak selamat sebutlah sahaja aku berpuasa Ramadan. Apa dia? Dah sah lah macam tu. Okey. Itu yang kita sebutkan tadi. Niat tadi. Jadi at-tabiid dan dia ada at-ta'yin. Cuma dalam ta'yin ni cukuplah kalau dia kata contohnya kafarah kan. Kafarah ni ada banyak jenis kafarah. Ada juga kafarah sumpah, pun kena puasa juga. Kafarah ni ada banyak, ada kafarah ni apa? Okey, Ramadan lah qada. Puasa qada lah macam orang perempuan qada kan. Bulan Syaban ni dia pun sibuk puasa kan. Isi-isi kita sekarang kan. Nak puasa bang, nak Ramadan ni tak ganti lagi. Tu qada. Kafarah. Jadilah kafarah ni ialah kita buat macam satu hukuman tebusan, kita buat salah, kita kena denda kafarah. Tadi macam contohnya kita bersama dengan isteri pada bulan Ramadan siang 60 hari berturut-turut. Yang cik pasal. Okay? Ataupun kafarah sumpah. Dia sumpah, aku sumpah aku tak nak datang Baitul Rahmah dah. Masa bergaduh dengan boy. Kan? Lepas tu Mak bergaduh dengan boy. Makri, boy kata, aku sumpah aku tak nak Baitul Rahmah lagi dah. Tu lama-lama dah elok balik, dah minum kelihatan tarik, dah apa semua. Dah kena dupati apa semua. Baik, datang balik. Nanti bukan kata sumpah ke? Tak nak masuk. Dah baik lah, datang balik lah. Dia dah langgar dia punya sumpah. Bila langgar dia punya sumpah, dia kena bayar kafarah. Dia sumpah-sumpah, jangan main sumpah-sumpah ni. Okey. Tapi lepas dia kena puasa tu sebab apa? Bila dah tak mampu nak bagi makan 10 orang miskin atau bagi pakaian, dia ada puasa. Jadi ada banyak lagi lah kafarah. Antaranya bulan haji. Masa haji dia pergi cukur kepala dia pada waktu yang tak boleh cukur kepala. Ila akhir. Jadi kafarah ni macam bayar denda lah kafarah ni. Kafarah ni denda. Nazar. Nazar dah janji. Nazar dia janji. Macam orang Melayu biasa buat. Kalau aku dapat anak lelaki, aku nak puasa 1 hari. Dapat anak perempuan 3 hari contohnya. Anak dia semua lelaki je. Dia dapat anak perempuan. Dia kata aku nazar. Kalau dapat anak perempuan, aku nak puasa 3 hari. Jadi puasa nazar tu jadi wajib. Tak buat berdosa. Itu puasa nazar. Jadi puasa ni, okey, cukuplah. Macam kafarah ni kan ada banyak kafarah tadi. Cukuplah dia
Sebut aku sahaja aku niat nak puasa kafarah. Cukup. Tak disyaratkan untuk detailkan kafarah apa. Tak disyaratkan untuk detailkan apa jenis kafarah tadi. Faham tak ni? Okay? Yang cukup kata saja aku puasa kafarah kerana Allah Ta'ala. Cukup. Okey. Apa dia? Nazar kena sebutlah. Saja aku puasa nazar. Okey. Dalam niat tu apa yang kita kena hadirkan? Saya buat bahasa Melayu Sahaja aku berpuasa. Ini penting. Qasdul fa'il dia panggil. Berpuasa ni penting. Ini nombor satu wajib. Lepas tu yang kedua, apa yang wajib? Sebutkan apa nak puasa tadi. Berpuasa Ramadan. Jenis. Ini kata jenis tadi tu. Yang wajib kita ta'yinkan tadi. Kita menjelaskan jenis tadi, menghadirkan jenis tadi. Okey? Yang ni dia panggil apakah dia punya apa yang dia niatkan? Niat nak puasa lah. Dia tak boleh aku Ramadan. Mana ada aku Ramadan apa benda? Aku Ramadan benda. Aku nak kerja bulan Ramadan ke? Aku nak berniaga bulan Ramadan ke? Kan? Aku nak jual air tebu jual Ramadan ke? Jadi kena sebutlah aku niat apa? Aku niat saja aku berpuasa. Yang ni perbuatan tu. Bahasa Arab panggil qasdul fi'il. Qasdul fi'il. Yang ni at-ta'yin tadi. Okey. Perlu tak sebut fardu Ramadan? Sahaja aku niat berpuasa fardu Ramadan. Tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Dia beza dengan solat. Kalau solat kita kena sebut fardu solat. Maksudnya kena hadirkan fardu solat. Kalau solat nak sembahyang isyak tadi kan, apa niat yang kita kena ada? Satu, sahaja aku solat. Baru solat. Kena ada solat tu. Lepas tu kena sebut fardu. Yang ketiga, isyak. Jenis solat tadi. Jadi dia kena ada perbuatan, dia kena ada kefarduan, dan dia kena ada jenis. Rakaat sunat. Rakaat bilangan rakaat sunat. Bilangan rakaat sunat. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat. Yang ni sunat. Makmum ni wajib ke sunat? Makmum kalau solat Jumaat wajib. Kita kata senang lah. Tak usah pening, wajib lah. Ini fardu juga. Fardu. Okey. Sebab dia beza kan. Fardu. Okey. Fardu. Makmum. Sebab asalnya, apa hukum solat jemaah? Sunat. Syafi'i sunat. Syafi'i sunat. Kalau tak wajib sebenarnya. Tapi kalau solat Jumaat, wajib. Sebab tu ada bezakan tadi. Kalau dia solat Jumaat, yes. Kalau solat lain, dia sunat. Lepas tu, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala pun sunat juga. Lillahi ta'ala pun hukumnya ini sunat. Okey, tapi kita tak nak tengok yang sunat ni. Ini tak salah, kita tengok yang fardu ni dulu. Beza tak dengan puasa? Puasa dia perlu hanya perbuatan dan juga ta'yin. Apa jenis puasa? Perlu tak sebut fardu?
Maka perlu tak hadirkan perkataan fardu? Tak wajib. Jadi malam-malam Ramadan tu kena niat. Sahaja aku puasa Ramadan. Itu yang wajib. Nak tambah? Kerana Allah Ta'ala sunat. Esok hari sunat. Itu yang paling sempurna sekali. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang paling lengkap lah. Tapi taklah buat nasyid lepas main tarawih. Tahu tak? Macam satu sekolah kat sini. Tak nak sebut lah sekolah apa. Niat puasa tu okey lagi. Dia nasyid dulu. Nawaitu sawma ghadin an ada. Tak perlulah buat nasyid bang. Ramai. Di sebuah sekolah di Kawasan Serambut ni lah. Tak nak sebut lah sekolah apa. Okey? Okey, barakallahu fiik. Okey? Faham. Sebab kita cerita pasal puasa sekarang ni. Jadi dua syarat ni mesti ada. Tabiid dengan ta'yin. Dan dalam niat tu mesti ada dua. Satu, perbuatan. Yang kedua, jenis puasa yang kita nak puasa esok ni. Okey, soalan yang timbul. Apakah kena niat tiap-tiap malam bulan Ramadan? Okey? Jawapan dia, mazhab Syafi'i kata, wajib niat tiap-tiap malam. Wajib niat tiap-tiap malam. Okey? Wajib niat tiap-tiap malam. Ulama-ulama Syafi'iyah. Beza dengan mazhab Malik. Mazhab Maliki kata boleh sebulan terus. Tetapi yang niat sebulan terus ni kena hati-hati juga. Kalau dia ada terhenti kerana ada musafir, dia tak puasa tengah-tengah tu, atau sakit, ataupun dia haid, dia kena niat balik baru. Jadi nak selamat tiap-tiap malam lah. Kerana ada hadis dia kata man lam yubayyitin niyah, barang siapa tak menetapkan niat, fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dia. Man lam yubayyitin niyah, siapa yang tak niat puasa maka tidak ada puasa baginya. Minal lail, man lam yubayyitin niyah minal lail fala siyamalah. Beza dengan puasa sunat. Puasa sunat kat sini. Ini puasa fardu. Kita buka pula. Ini puasa sunat. Niat. Kita cerita pasal niat sekarang. An-niyah. Apa niat puasa sunat? Syarat dia dua juga. Apa dia? Apa dia? At-tabiid. Tak. Puasa sunat tak wajib tabiid. Bagus. Dia syarat dia mesti sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Yang kedua, belum melakukan apa-apa pembatal puasa. Jangan pula dah sarapan pagi tu niat nak puasa lah. Tak jadi. Dan niat. Maksudnya kalau tak pagi tu tak makan lagi. Pagi tu dah hentam tidur sampai pukul 12. Dan malam tadi dah makan kenyang semua. Dah tengah hari dah ni. Alang-alang puasa sunat tu lah. Maka dia boleh tak? Boleh. Tidak disyaratkan ta'yin. Jadi kalau tak disyaratkan ta'yin, tinggal apa je? Kalau dalam niat tadi dia kena ada satu, apa tadi? Perbuatan. Yang kedua, jenis. Jadi kalau jenis tak wajib, jadi tak disyaratkan ta'yin. Jadi apa yang tinggal? Perbuatan je lah. Saja aku puasa. Dah, sah.
Okey. Maksudnya, kalau kita nak puasa besok bulan Syaban, saja kau puasa. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Walaupun dia tak ta'yin. Cuma sunat tak ta'yin? Sunat. Yang wajib, kita cakap yang wajib ni. Had yang wajib, maksudnya dalam puasa sunat, yang wajib. Yang wajib hanya niat perbuatan sahaja. Adapun ta'yin, hukumnya sunat. Maksudnya kalau kata, sahaja aku berpuasa Ashura. Dia sebut Ashura tu, wajib ke sunat? Sunat. Nampak cakap tak? Jom kita buat kuis sikit, latihan. Sahaja aku berpuasa qada esok hari kerana Allah Ta'ala, sah tak puasa qada ni? Sah. Kenapa sah? Ada perbuatan dengan jenis. Ahsan. Kalau kata, sahaja aku berpuasa esok hari, puasa hari Khamis, sah ke tak sah? Sah. Sebab sunat, puasa sunat cukup dengan niat qasdul fi'il terus saja. Sebab niat ni kena belajar betul-betul. Maksud dalam solat, betul juga solat. Solat pun sama juga. Ada solat fardu, ada solat sunat. Maksud solat sunat pula ada solat sunat yang ada waktunya dan ada tak ada waktunya. Nak tahu yang mana wajib tak wajib. Sebab itulah kat sekolah, cikgu suruh hentam, dia campur semua sekali. Sebab apa? Sebab taklah confuse. Mana wajib, mana sunat lah. Mana wajib, mana sunat lah. Tu dia bagi semua. Nawaitu, sawma ghadin, an adai, fardu, syahri, ramadana, hazihi, salati. Ada bagi bantai terus. Sebab apa? Kan kalau aku cakap ni wajib, ni sunat kan kau pening pula nanti. Jadi bagilah terus sekali semua. Kan senang. Dia kata macam tu. Baik. Dah selesai niat. Kalau dah selesai niat, kita masuk pula menahan rukun yang ketiga. Apa rukun ketiga? Dia sebutlah puasa ada 3 rukun. Satu, orang yang berpuasa. Yang kedua, niat. Yang ketiga, menahan diri. Jadi kita dah settle lah. Pertama tadi, orang yang berpuasa. Dah belajar dah minggu lepas. Orang yang wajib, orang yang sah. Yang kedua, niat. Dah settle lah niat hari ni. Malam ni dah settle lah bab niat. Jenis macam mana pembahagian niatnya. Yang ketiga, baru kita nak masuk menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan. Ini ketiga. Nampak dalam ni? Jadi yang ketiga, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa, yes. Al-imsak. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Baik. Jadi kalau bulan Ramadan orang tak niat malam-malam, dia tak niat, tak sah puasa dia. Tak sah puasa. Habis tu pagi tu dia boleh makan, hentam lah. Tak boleh. Tak boleh juga. Mana tadi terlupa niat lah. Pagi tu dah boleh makan lah. Tak boleh. Dia tak boleh makan pagi tu dan dia kena qada hari tu. Dengar ni sekali lagi. Dia lupa nak niat malam tadi. Jadi pagi ni dia tak boleh hentam makan. Dia kena puasa juga. Dia kena tahan juga tak boleh makan pagi tu. Dan dia kena qada. Yes. Dia Syafi'i tak boleh. Dia kena niat setiap malam. Dia kata sebulan ni Maliki. Dan beberapa kaul dalam mazhab Syafi'i. Dia tak selamat, tak malam lah. Niat puasa, ingatkan. Sekali lagi. Dan waktunya panjang. Mana-mana waktu malam tu. Antara Isyak sampai subuh. Takkanlah tak ada terdetik langsung nak puasa esok hari. Hai teruknya kau ni. Kan? Dia nak hati je. Bukan semestinya kena buat upacara. Mari kita buat upacara berniat. Bukan macam tu. Dia ada terdetik dalam hati. Tapi bukan terdetik lintasan.
Dia bukan macam aku nak puasa besok. Tak boleh. Itu azam. Okey. Lepas tu dah kita kata, dia mesti kata aku puasa esok hari. Mesti dia betul. Dia niat yang tekad yang pasti. Dan ini kelebihan niat puasa dengan bandingan lain. Puasa dia special banding dengan amalan lain dari segi waktu niat. Apa yang beza? Siapa boleh huraikan? Dari segi waktu niat antara solat dengan puasa, apa yang beza? Siapa dapat jawab, kita belajar tertarik je lagi. Dari segi waktu. Okey, huraikan, baik. Kalau puasa tempoh masa kita nak niat 4 jam. Yes. Kalau solat sebelum kita nak solat baru kita niatkan. Alah, sikit lagi baik. Dah sampai yang dulu. Dah sampai dah. Sikit lagi. Sikit lagi. Betulkan sikit ayat yang akhir tu. Sebelum solat kena niat. Bukan sebelum solat. Masa nak kami wuduk tu masa wuduk pula. Lagi jauh pula ke belakang, dia reverse. Masa takbir. Sebab tu dah niat tu maksud dia apa dia? Iaitu qasdu syai' muqtarinan bil amal. Iaitu kita berkehendak untuk melakukan sesuatu yang bersama-sama dengan perbuatan. Kalau sebelum perbuatan tu dinamakan azam, dia bukan lagi nama niat. Main Luqman nak sembahyang Zuhur. Dekat rumah dah kata aku nak sembahyang Zuhur kat masjid lah. Sampai masjid dia, Allahu Akbar. Aku dah niat ke belum ni? Aku bagi niat kat rumah tadi lah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia mesti masa itu kedatangan niat. Sebelum bar. Walaupun sebagai ulama Syafi'iyah kata boleh sebelum Allahu Akbar dengan sedikit masa. Allahu Akbar. Tapi nak selamat, yang muktamad masa sebelum bar. Okey? Itu beza dengan puasa. Puasa dia bukan ngam-ngam sebelum subuh tu. Saja aku niat masuk puasa. Tak boleh. Dia tak. Sebelum masuk subuh tu kan. Dia tak perlu. Kalau macam tu masak kita. Okay? Tersilap tengok jam ke apa ke tak. Sebab tu dia kata mana-mana bahagian malam tu kalau dah niat, insya-Allah dia punya puasa sah. Kecuali lepas tu dia ada niat lain pula. Macam aku puasa tu. Kecuali kalau ada orang belanja. Kalau orang belanja makan, aku akan buka puasa. Tak boleh. Tak ada. Dia tak boleh ada syarat. Kena terus. Tapi itu benda-benda detail ni tak payah dulu lah. Senang kita niat dulu. Okey. Kemudian belah. Tadi kita ada puasa mesti ada 3 rukun kan. Satu orang yang berpuasa. Jadi kita dah uraikan. Yang kedua, niat dah settle. Yang ketiga, iaitu menahan diri. Menahan diri daripada pembatal puasa. Ini nak sebutkan dari pasal puasa juga. Yang pertama, yang paling jelas sekali apa dia? Bahagian makan dan minum. Tapi sebenarnya dari sifat Syafi'i, dia bukan sekadar makan dan minum sebenarnya. Menyampaikan sesuatu ke dalam rongga dah batalkan. Al-Jawf. Membatalkan sesuatu sampai masuknya sesuatu ke dalam rongga yang dalam rongga Al-Jawf. Rongga manfaz, mana-mana saja jalan. Al-Jawf min manfazin maftuh, daripada rongga yang terbuka. Ini belum satu. Apa ni? Masuk sesuatu, masuknya air. Bukan nama orang air ni, anak saya lah air kan. Jadi akan uraikan air tau. Air mesti benda lah.
Maksudnya benda. Bukan angin. Benda. Ke dalam rongga. Bahasa Arab ni jauh. Jauh. Yang air. Kenapa saya kekalkan istilah ni? Sebab nanti ulama Syafi'iyah didetailkan rongga tu apa, ain tu apa. Jadi masuknya ain ke dalam rongga yang terbuka. Jadi batal puasa. Okey. Ain ni benda ni apa? Apa takrif benda? Benda ni ulama Syafi'i kata setiap perkara yang boleh dirasai, yuhas, ataupun yulmas, disentuh, ataupun lahu jim, ada jirim. Ini benda lah, ada jirim, sama ada air ataupun benda, ada jirim. Kalau udara tak kira. Wap air, jirim. Cocok masukkan guli, jirim. Betul tak? Masukkan guli. Itu sama ada air ni, sama ada benda yang biasa masuk atau yang tak biasa masuk. Bila masuk makanan lah. Tak masuk dalam mulut kita, makanan lah biasa masuk. Yang tak biasa masuk, dia makan kayu. Dan zaman sekarang tak pelik. Cocok apa dia? Hidung tu masuk hidung. Tak pelik. Masukkan kamera dalam perut. Masuk kamera benda biasa, kena air ni buat. Dia sakit je lah. Dia nasib gastrik. Doktor kata kita pasanglah kamera, tengok apa dalam perut mana ada apa. Jadi benda yang biasa masuk atau tak biasa masuk, asalkan benda tu yulmas wa yuhas lahu jirim, maka dibahas. Ada dia masuk apa ni? Ni ke pemadam ke? Keterangan pemadam apa saja batal. Dan tak disyaratkan benda tersebut mengenyangkan atau tak mengenyangkan. Macam tak syarat. Sebagian kita syarat dia kalau benda tu makanan, benda tu minuman. Kalau benda tu pelik tak. Macam kita tak syaratkan sendiri. Okey, orang kata ustaz apa? Dan benda Syafi'i Nabi kata apa? Nabi kata fabalighu fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah kamu masukkan air ke dalam hidung bila kamu puasa. Melainkan kalau kamu berpuasa, Nabi kata. Kita biasa ambil wuduk, kita sudah masuk air dalam hidung ke tak? Nabi kata sungguh-sungguh maksudnya kalau ubat boleh sampai ke sini ke tak? Rasa pedih kat sini. Tapi dia kata buatlah macam tu, kecuali ketika kamu puasa dah, maksudnya tak boleh sampai kat sini. Betul orang kata belum puasa dalam kulit hidung pun tak boleh dekat sini je. Jangan masukkan dalam sampai kat sini. Kalau khaishum ni dia sampai kat khaishum ni batal puasa. Tengok kan. Dari dia pula aduh jadi dia dah masak doa itu. Jadi gemuk tak lepas. Baik kan tadi. Pakai dengan tadi tak? Kejap lagi ni. Belum boleh buka. Jadi kita sarung. Okey. Dan bila disebut al-jawf, jauh dia rongga ni, apa jauh dari mazhab Syafi'i? Jauh mazhab Syafi'i ialah ada 5. 1 perut, 2 pundi kencing, 3 otak, 4 kubul, yang kelima kubul.
Sebab perkataan jauh ialah benda yang ada ruang. Jadi jauh buka ni ruang, dia ada ruang juga. Macam otak, buka otak tu keluarkan apa tepuk kepala. Otak sebenarnya tengkorak otak, tengkorak kepala, tempurung kepala, tempurung kelapa. Maksudnya apa yang ada? Ruang. Macam kat sini dia kata Al-Muthun. Al-Muthun ni macam bunyi kencing lah. Boleh masuk lah. Bunyi kencing apa semua masuk lah. Jadi masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kalau ada tembuk perut dia, kita buka tak? Ada rongga terbuka tak? Masuk dalam something. Batal tak? Batal? Batal? Kamu dah buka rongga tu tak? Kamu dah tembuk. Betul? Batal? Batal masuk. Untuk masuk ke something. Lepas tu kata para ulama, hantar, dia kata kalau kita berdiri, kita ada paku jatuh. Pum! Dah berlubang kepala tu. Masuk paku dalam otak. Batal tak masuk? Batal. Kalau paku masuk kepala tak batal puasa tu hebat. Batal tak puasa. Okay? Dan kubur maksudnya ialah boleh kencing tak sini? Ini boleh kencing. Azab betul. Dah, orang boleh kencing. Silap. Kubur boleh kencing kan? Yang ni boleh kencing ni boleh. Yang ni boleh, telinga. Telinga, sorry. Telinga. Sama ada terbuka, masuk sesuatu dalam rongga terbuka, okey, atau tidak terbuka, atau tidak terbuka, sama ada. Masuk sesuatu dalam rongga tadi, sama ada melalui jalan terbuka. Kalau jalan terbuka apa dia? Mulut, apa dia? Hidung, lagi telinga, lubut, dia masukkan pipe dalam ubul sampai ke boleh kencing, sampai ke boleh kencing, maka batal puasa. Batal puasa. Okay. Masuk tapi tak sampai macam orang sakit. Orang sakit demam, dia masukkan ubat atau macam kena yang orang sekarang buat ni, masuk kopi ke umum, ataupun dia nak bagi lewat lawas tu, dia tembak masuk dalam, masuk dia buang. Batal tak masuk? Batal. Batal masuk. Dia main-main dah ambil pelantuk ni, masukkan dalam kubur dia. Masuk dalam masuk. Betul tak? Sampai perut batal. Sama ada ghairul munfatih tadi lah, cucuk pipe sampai ke perut. Cucuk. Batal. So dia apa isu ni ialah memasuk ke sesuatu dalam air jauh. Masuk ke sesuatu dalam air jauh. Jadi mana action? Jadi jalan yang selamatlah, kita elakkan supaya tak mudah-mudah dalam masalah. Okey. Lepas tu korek telinga boleh tak? Telinga bahagian luar-luar je lah. Kalau contoh ustaz tak boleh korek telinga lah macam macam ni.
Siapa kata dia? Dia pertama pun dah telinga malam. Orang telinga pagi je. Kan? Orang telinga pagi je orang telinga. Oh, bab berjimat boleh pula malam. Bila bab siang, wala alasan tak boleh pula. Betul tak? Jadi, kalau ada gantang kat telinga tu, boleh lah. Bagi bahagian luar sini. Okey. Dah selesai masalah ni. Yang bosok telinga dua telinga. Tak, ini tengkorak. jalan terbuka. Kalau sampai dalam rongga melalui daripada jalan yang terbuka, manfaz jalan yang terbuka atau jalan tidak terbuka. Lebih bagus itulah. Manfaz tu masih tempat masuk lah. Tempat masuk. Telinga tu jalan tak terbuka lah. Telinga terbuka ni. Tak terbuka ni kita cocok. Macam ada sebut tadi, paku jatuh kepala tali. Puak paku masuk. Itu bukan jalan yang terbuka. Cocok kan? Betul tak? Macam itu. Masuk dalam otak dia. Mulut sampai hujung tekak sampai terasa dekat anak tekak. Itu badan. Hujung apa anak tekak. Itu maksudnya. Kat sini. Kalau dia Maknanya gosok gigi tu boleh lagi lah. masuk gigi boleh lagi. Betul, masuk gigi boleh. Lepas tu kalau siang masuk gigi, boleh tak? Boleh. Okey. Masalah. Komo, boleh. Rasa makanan, boleh. Betul, rasa makanan batal ke tak batal? Tak. Kenapa rasa makanan tak batal? Sebab dia tak masukkan air. Nampak tak? Dia tak masukkan air. Dia ambil makanan tersebut, dia rasa. Dia buang, dia komo. Rasa tak ada tak? Rasa ada. Rasa tu air tak? Rasa tak air. Sama juga kalau dia macam sekarang kita pakai apa ni? Hand sanitizer. Bila kita bau kadang-kadang ada bau menyengat tu. Menyengat tu. Rasa tak? Rasa. Kalau bandar kau bentuk. Kalau kita tu bau, tu bau masih terasa tak tekak. Dia Rasa tak tekak, rasa tak tekak. Tentu sedap lah kan. Macam bila ada setengah orang Arab dia pakai macam inai ke apa, ada terasa dekat tekak dia inai. Kalau ada banyak sangat inai tu, dia terasa inai dekat tekak. Rasa tu tak. Jadi penting air masuk, air benda sama ada yang boleh dirasa, yang boleh disentuh, ada diri. Okey, kita panggil air. Syafiq jaga detail masalah ni. Tak mula-mula, jadi spesifik. Tak ada masalah. Ada masalah ni, pasal bantu korang masalah. Tiktok tu maknanya tak Isyak. Itu isyak pun, kalau belum motion, kena sikit-sikit je. Dia tak boleh. Tak boleh. Okay. Luar-luaran kat sini, pasal ni. Tak boleh sini kuat. Ada dah sini lah maksudnya ulama Syafi'iyah. Dia kata batal Dr. Majid kata batal pemeriksaan swab test tu walaupun masa dia letak. Mazhab Hanafi letak. Mazhab Hanafi kata kalau benda tu bukan menyenangkan, bukan dia tetap. Macam Maliki pula dia kata bukan benda yang tetap. Maksudnya kalau dia masuk dia tutup, dia stay lah. Kalau swab kan ada dia cocok, dia tampuk, dia kan tak. Dia sekejap dia tarik kan. Tapi kalau masuk, dia stay, itu mazhab Maliki kita batal juga. Mazhab Maliki. Hanafi pula syaratnya bukan makanan. Dia kata macam tu syaratnya. Tak istiqrah. Okey. Jadi antara perkara-perkara yang membatalkan puasa yang moden ni lah, isu-isu moden ni disebut oleh ulama-ulama Syafi'iyah zaman sekarang. Dan antaranya ialah ubat telinga, cairan telinga masuk batal. Walaupun sebagai ulama Syafi'iyah letak seperti Imam Ghazali, tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i batal. Titisan air dalam telinga. Lagi apa lagi? Itulah kamera masuk melalui mulut untuk cek dalam perut juga
batal puasa. Mana? Puasa mana? Okey, sekejap lagi. Okey, sekejap lagi kita sebut. Okey. Untuk perkara yang dibatal tadi tu, dia mesti ada 3 benda. Sengaja, ingat, dan tahu. Atau sengaja, tahu dan ingat. Selain daripada haid, nifas ni mana? Haid dan nifas boleh ingat dia mana keluar kan, betul tak? Bab makan minum ni, dia kena jadi batal, dia mesti 3 ni. Bagus, kau betul soalan. Apa dia? Sengaja. Jadi kau tak sengaja dia bawa motor sekali ada semua cacat dalam minum ni. Tak sengaja. Cabut cepat-cepat. Tak akan. Sama? Sengaja. Amidan. Ghairu mukrahan. Bukan dia ghairu mukrahin. Bukan dia dipaksa. Bukan paksa lain. Yang kedua, aliman, dia tahu perkara itu batalkan puasa dia, ataupun tahu benda itu tak boleh dibuat, cukup haram dia buat ketika bulan puasa pun dah batalkan puasa. Dan kalau tak tahu, tak batal lah. Tak tahu ni pula, tak tahu macam mana yang diberi uzur ni, 2 je. Jahil, tak tahu macam ni jahil. 2 je sebab jahil yang dimaafkan. Apa dia? Tentu baru masuk Islam. Jadi masuk Islam dia boleh hidup, ataupun dia masukkan benda dia masuk 4 apa lah. Betul tak? Dia tak makan. Tak mana masuk Islam tak tahu. Dia tak tahu lah. Tak tahu tak belajar. Cuma masuk Islam bagi diri. Ataupun dia boleh masuk Islam tapi duduk kat negara yang jauh daripada ulama. Dia masuk Islam kat hutan Amazon. Duduk kat ni, kat Alaska, itu utara masuk Islam. Belum Zoom masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Benar, itu utara. Lepas tu okey lah. Nanti jangan jawab dekat masuk dalam Ramadan. Ustaz tak boleh kontak ni. Masuk dalam Ramadan. Kena puasa ni, kena puasa. Saya tak belajar lagi bahawa benda-benda tadi batalkan puasa ni. Yang ni dia 2 sebab jahil yang dimaafkan. Ada pun duduk Malaysia, bertahun dari jadi Islam, 10 tahun lah. Tolong masjid, buka music berapa. Ada YouTube, ada Telegram, ada semua. Makin kalau kata, saya tak tahulah minum air ni batal puasa. Air empuk. Jadi, tak. Usul tak ada usul. Faham? Yang ketiga, zakiran, teringat. Kalau terlupa, apa? Macam makan, terlupa makan. Makan kan? Puasa lah first day, biasa kena first day lagi biasa. Ataupun masa petang-petang, masa tengah tuang air bandung kan, air bandung. Puasa lah, biasa tak kena? Masih kena kan tu. Kan? Tapi jangan sampai kenyang juga. Bukan. Atau sampai kenyang sekali pun. Cuma bila teringat, kena buang tu. Dah datang minum. Teringat. Teringat. Tak boleh. Masa teringat kena kena buang dah. Sudah pokok-pokok ada kesan-kesan. Kesan tak? Betul tak? Kesan tak akan lagi. Atau tak? Macam tadi dah minum dah habis tadi. Baru teringat baru puasa ni. Itu yang tu biarlah. Ada nak jodoh-jodoh. Kalau jodoh Dah jangan masuk lagi ni. Tadi tak batal lebih jodoh, batal puasa dia. Batal. Okey? Betul tak haji. Kalau macam orang sakit, agak asma kan, tapi inhaler. Inhaler, masalah inhaler ni memang sebagian ulama kata tak batal. Sebab dia kata nisbah cecair yang ada dalam inhaler tu sangat kecil, 0.0 berapa. Jadi dia kata udara kita pun ada air. Atau bila kita komor pun, dia kata nisbah air tu mesti ada certain percentage akan tinggal.
Sebenarnya ulama Syafi'iyah kata tak boleh. Batal juga dia. Sebab dia termasuk juga memasukkan jirid. Jadi jirid tak janji ada jirid, maka dia batal. Jadi batal. Batal masuk. Tapi tak boleh buka lah. Maknanya kalau dah batal tadi tu maksudnya Ustaz kata, maknanya batal puasa tapi tak boleh buka. Tak boleh makan, tak boleh makan. Tak nak makan, tak nak makan. Kalau dah batal dah boleh makan Tak dah. nak makan. Kalau batal tadi tu lain, tadi tu dia tak berniat. Oh dia tak Lupa niat lain. Dua surah yang bina. Dah batal dia makan tu dia qada lah. Cuma kita ingat kaedahnya bulan-bulan puasa ni, bila kamu tak puasa disebabkan uzur, kamu tak dibenarkan makan makan terang-terangan. Yang belum di tengah KL orang pantai macam-macam dan tangkap di Maria ni. Maria hari. Itu pasal. Jadi al-minzar min al-ihdil sama juga masukkan sesuatu dalam lubang kencing batal. Ubat sakit jantung, ada ubat tu macam pengen letak kat orang lidah. Sakit jantung dia dalam mencari itu batal. Okey. Macam mana pula injection? Tadi kata masuk oleh jalan. Okey. Yang ni memang ulama Syafi'iyah sendiri yang moden pun kena. Ada yang kata batal. Apa saja cucuk saja batal. Orang kata kamu masukkan sesuatu. Dia kata yang kedua kata tak batal. Yang kedua pula dia kata langsung tak batal. Cucuk-cucuk semua tak batal. Injection yang ketiga pula, pendapat ketiga dia kata dia bezakan. Satu ubat, satu lagi bukan ubat. Okey. Dia kata kalau ubat tak batal. Kalau selain ubat batal. Ada pula dia kata ada gizi ke tak ada gizi? Gizi dan gizi. Maksudnya memberi apa? Tenaga. Macam dia masukkan drip. Ada air kan? Air tak boleh. Masukkan drip, apa dia? Susu tak boleh. Masukkan drip ubat, tak batal. Kalau demam darah pun batal. Bagus, demam darah batal tak maksud. Demam darah ni ulama dia kiaskan dengan hijamah. Hijamah ni apa ni? Yang keluarkan darah tu apa? Bekam batal lah. Bukan tak batal. Cuma dia jadi makruh sangat-sangat kalau menyebabkan dia jadi lemah. Kan lepas dia demam darah, 3 liter darah lagi. Dia berada tak tahulah kan. Dia salah berapa pint lagi. Lepas dia lemah. Itu tak boleh. Tak boleh. Okey, Ustaz. Cuma kadang-kadang zaman sekarang kalau demam darah kadang dia masuk air tu tak? Cucuk masuk ke air tu tak? Tahu kan? Kalau masuk ke air, dia membentuk air. Tak boleh. Baik. Ada kecil lah. Tip tadi dia sama dengan ibrah tadi lah. Jarum tadi. Jarum tadi. Jarum tadi. Beza jarum dengan masukkan pipe lain. Dia dengan batang masukkan pipe tadi. Itu nama Syafi'iyah. Dah, selesai masalah ni. Lagi apa lagi? Ibrah dah. Yang moden ni, bantal-bantal yang moden. Baik. Tapi ada sebut ni lah pendapat Syafi'i semata-mata kan. Itu tentang baca dekat fatwa yang sekian, syekh sekian, syekh fulan, tentang yakin dengan fatwa tersebut, silalah pula. Tak paksa lah. Tapi yang disebut ni dalam ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Dia tu memang Ulama Syafi'iyah macam mana? Ulama Syafi'iyah macam mana? Bukan jumhur, ulama Syafi'iyah macam mana? Ada pun fatwa-fatwa masyarakat kita Salafi daripada Saudi, banyak kali tak betul.
Orang terbukti pun tak batal ya. Ini ulama Syafi'iyah kata batal. Muftirat. Okey, dah selesai tadi ya. Masuk ke anggota takfir apa semua lah, insya-Allah masalah ini selesai. Dan sebut tadi lah syarat tadi tu mesti ada 3 tadi lah. Apa dia? Amidan, sengaja, aliman, ingat ni. Dalam bab selain haid, nifas, wiladah. Okey, haid, nifas, wiladah, murtad. 4 ni. Ada pembatalan juga. Haid, nifas, wiladah, murtad. Jadi pembatalan yang kedua apa dia? Haid. Maksud dia pembatal ni kita ambil dua yang kedua. Apa dia? Berjima dengan sengaja. Berjima di siang hari Ramadan. Berjima. Sama juga kaedah dia, sengaja, ingat dan tabu baru batal. Okey, sengaja, ingat dan tabu. Kalau dia berjima lagi dia tak ingat. Dia tak ingat bulan Ramadan lah. Tak ingat, dia baru kahwin. Dia tahu kata jangan kahwin masa nak kat Ramadan tu kan? Tak ingat kan? Maka tak batal lah. Siapa pun tak ingat. Okey, tak boleh juga. Ini syarat tadi. Ataupun dia dipaksa, ataupun sumbang benda ni. Baik, dipaksa untuk makan. Okey, maka tak batal puasa. Dipaksa untuk macam dekat China, katakanlah dipaksa. Dan orang Xinjiang apa semua tu dipaksa suruh makan bulan Ramadan. Tak boleh makan lah depan orang polis China tu, hantar lah, makan lah. Tak batal masa ni. Alhamdulillah Islam mudah masa ni. Kata askar tu kata, kau buka puasa, makan lah. Lepas tu, lepas dia dah pergi, polis dah pergi, siapa nak puasa balik? Kau lepas setengah hari kan sekali. Rezeki je lah. Bodoh lah polis tu sebenarnya. Askar tu yang bodoh. Dia bagi orang tu berpuasa sambil makan lagi bagus. Sebenarnya bodoh dia pun. Nak puasa orang, dia telah memberikan dia pahala free sambil makan. Pahala puasa sambil makan. Bukan senang, dia buat teki-teki. Macam mana dia boleh dapat pahala puasa sambil dia makan? Kena paksa dan paksaan tu, kena paksaan juga, kena ada dhabit juga. Paksaan tu apa maksud paksaan? Paksaan yang menyebabkan kematian nyawa atau kecacatan atau harta atau maruah. Contohnya, kalau kau tak makan aku rogol kau. Ya. Kau tak makan aku potong jari kau. Kesakitan. Atau kalau kata kalau kau tak makan aku jentik telinga kau. Itu tak boleh. Itu bukan. Itu bukan paksaan. Atau kalau kau tak makan aku potong allowance gaji RM50. Itu tak menyebabkan mati. Sekarang potong RM50 lah. Okey. Dah selesai masalah ni. Berjima di siang hari. Apa ni? Siang hari. Kalau dia apa ni? Tak mandi lagi, maknanya masih bagus. Dia jima pada waktu malam. Di malam. Orang semua tak mandi-mandi lagi. Sah puasa dia. Sekarang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah Nabi pagi berjunub masuk Ramadan dan keadaan dia masih lagi berjunub. Tak batal puasa. Bahkan dengan puasa juga. Okey, dah. Tapi belum dia solat dia kena mandi dulu kan. Masuk atur subuh tadi. Dah masuk azan. Malam tadi dia tengah syok-syok, atur subuh, alamak. Tak mandi wajib lagi.
Sah tak puasa dia? Sah puasa dia. Dia syarat dengan niat dah malam tadi. Dia syarat dengan niat dah malam tadi. Dia perlu sengaja atau tak sengaja. Sengaja pun tak apa. Tak apalah boleh wajib pukul 6.30. Pun tak ada masalah. Sebab dia bukan syarat untuk masuk ke dalam bulan puasa tu, dia kena dalam keadaan dia kena suci. Kan? Sebab dia tahu haid dan nifas. Lepas tu bila tadi haid itu syarat bukan berjunub tu, kita kata tak betul. Haid sama cakap berjunub. Syarat dia tidak berjunub, tak berjunub bukan syarat untuk tak sah puasa. Tidak berjunub tu bukan syarat sah puasa dia. Jadi dia boleh masuk dalam keadaan dia berjunub. Bukan haid dengan nifas. Betul, ulama kata haid nifas, bukan junub. Bukan junub kerana masalah jimat. Dah selesai. Begitu juga kalaulah dia tahu, cukuplah dia tahu bahawa berjima itu dilarang pada bulan Ramadan dan menyebabkan dia makan puasa berjima. Walaupun mungkin dia tak tahu apa hukuman dia. Faham tak? Dia tahu apa hukuman dia. Mungkin dia tak tahu dia kodok ke tak kena kodok ke, dia kafarah ke tak kena kafarah ke. Cukup dia tahu benda itu haram, kalau disebut juga, sebut tak. Kalau dibuat juga, maka batal. Walaupun dia tak tahu apa hukuman dia. Hukuman dia kena buat puasa 2 bulan. Tapi maknanya kalau yang dia tak tahu tu sebelum ni dah lepas lah. Dia kena kafarah juga. Kalau dia dah tahu. Lepas tu sekarang boleh tahu. Maknanya sekarang ni dia tahu. Sekarang baru tahu. Masa dia buat tu dia duduk mana? Duduk kat Hawaii. Ke Malaysia? Jahil lah duduk Malaysia. Masa jahil lah kan? Jahil lah. Jadi masa dia jahil tu duduk kat mana? Malaysia. 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 Kena puasa 2 bulan. Oh. Dia 2 bulan berturut tu tak boleh Tak boleh skip masuk. Kalau skip sehari Si sehari tak boleh boleh 2 bulan. satu. Lelaki atau perempuan? Dua-dua kena. Lelaki. Lelaki lah. Lelaki. Lelaki yang buat. Perempuan tak. Buat. Sebab Lelaki yang Jadi kan pencetus. yang memasukkan ke malam tu lagi. Jadi Perempuan tak ada. tak lagi. Memang straight 2 bulan. Straight 2 bulan. Straight. Kecuali kalau tak pertama kena bebaskan seorang hamba. Kalau tak bebas seorang hamba kena puasa 2 bulan itu. Kalau tak ada seorang bulan barulah bagi makan kita amat syarat miskin dan miskinah dan bagi 60 orang miskin. 60 orang. 60 orang miskin. Lepas tu sahabat kata halak tu. Habis aku. Kenapa aku dah buat dah berjima pada Ramadan? Dia kata kau ada hamba nak bebaskan? Tak ada. Puasa 2 bulan turut. Aku dah tua ya Rasulullah, tak boleh lah. Bagi sedekah, dia kata tak ada benda nak sedekah. Maka Nabi pun bagilah, dia ambil satu bekas rumah besar kat dia, ambil ni. Kau sedekah lah dekat orang miskin. Jadi ya Rasulullah, dekat Madinah ni aku lah orang paling miskin. Maka Nabi kata, aku bagi makan anak beranak kau. Nabi ketawa, dia kata, aku bagi makan anak mana. Masya Allah. Dah, selesai. Satu hari tu 60 orang miskin. Kan? Apa ni? Kita bagi malam 6 orang miskin. Bukan dia kena makan satu hari. Masak 6 orang. Itu 6 orang miskin. Makan, makanan yang lengkap lah. Jangan bagi chicken di satu bekas. Satu kawan pun kaya boleh-boleh sedikit makanan. Bukan. Makanan yang lengkap. Beras satu butir. Satu cupak. Cupak. Dia makan apa lah? 60 orang miskin. Yang 2 bulan tu maknanya satu hari ke macam mana? Untuk Tak, bukan. Ramadan tu. Maknanya sekali kau batal Okey. sebabkan jima 60 hari lah. 60 hari yang. Ha. Oh, Jadi kalau satu hari tu dia dah batal, dia letak lagi hari, okey sekali. Tapi kalau satu hari ni dia buat, besok dia letak lagi. Besok dia letak, darab dah. Kira lah. 6 bulan tu. Oh, ini berapa puasa? Cuma 6 bulan tu
Bukan straight 6 bulan, banyak 2 bulan, tu nak lihat dulu. Lepas tu 2 bulan lagi. Kalau dia jadi 2 bulan. Tahun mengganti masa. Banyak pun dia tahu. Okey, seterusnya pula. Ini pun penting juga. Orang lagi keluar air mani. Dan masuk ke keluar air mani. Dengan sengaja. Okey, yang ni okey, keluar air mani dengan sengaja. Cuma keluar air mani ni kita ada banyak bentuk cara keluar air mani ni. Inzal. Sengaja tu, sebab sengaja tu dia sangat umum. Okey. Tengok ni, dengar. Ada cara pertama dipanggil istimna. Bahasa sopan ni istimna. Mengeluarkan air mani dengan mengeluarkan air mani. Yang ni apa saja bentuk istimna dibatal puasa. Sama ada istimna yang halal atau istimna yang haram. Batal. Istimna yang haram tangan sendiri. Istimna yang halal tangan sendiri. Ataupun hamba perempuan. Okey, faham tak? Tangan selain daripada tangan isteri dan hamba perempuan semua dalam tadi satu kata perempuan. Okey. Mubasyarah sama ada berlapik ataupun tidak berlapik. Dia apa saja bentuk, berlapik ke tak berlapik, tak juga batal. Sekali istimna. Dari istimna batal lah, pasal dia batal. Okey. Rupa bentuk yang kedua pula. Rupa bentuk kedua keluar air mani. Inzal, keluar air mani, inzal. Dia tajuk besar dia inzal. Nama pun sedap nama dia, inzal. Ya. Alif nun zai alif lam inzal. Inzal ni keluar air mani lah. Inzal ni turun. Maksudnya yang pertama istimna. Yang kedua bentuk ni ialah dengan sentuh dan cium. Sentuh dan cium ni keluar air mani. Dengan power lah. Okey, tapi sentuh dan cium ni ulama dia tafsirkan, ulama dia detailkan. Cabut dah. Nak cabut. Turun. Apa tadi? Bab cium dengan sentuh ni dia ada detailkan. Pertama, berlapik, tidak berlapik. Okey, tidak berlapik. Kalau tidak berlapik, kan dia sentuh girlfriend dia, sentuh sampai keluar air mani. Batal. Ataupun cium. Cium baik punya sampai terpancuk air mani dia. Bukan mazi Mazi mengalir banyak mana pun dia tak batal lagi puasa. Faham tak? Tahu tak beza air mazi dengan air mani? Anas? Tahu tak Anas? Air mazi dengan air mani? Air mazi putih jernih, melekit. Air mani putih macam putih telur dan baunya hanyir macam bau anjing.
Okey, kalau berlapik, sentuh berlapik sampai keluar air mani, tak batal puasa. Berlapik. Tidak batal puasa. Bihail. Fauqa thiyab, atas baju. Ha? Tak kisahlah girlfriend ni. Dengan girlfriend haram lah, berdosa lah. Dapat dosa. Tapi tak batal juga. Girlfriend dia pegang sampai terpancut air mani dia. Isteri pun sama juga. Okey. Tapi dengan girlfriend haram lah benda tersebut. Okey. Sentuh dengan cium. Settle? Sentuh dengan cium. Tak. 60 hari hanyalah jima'. 60 hari hanyalah jima'. Istimna' pun tak. Jima'. Okey. Yang ketiga, keluar air mani sebab bayang dan lihat. Terbayang dan lihat pun keluar juga. Wallahu a'lam. Lihat dan terbayang, memikirkan. Memang hebat ni. Okey. Okey. Yang ni pun ada tafsir dia. Contohnya, kalau dia jenis yang memang dia tahu kebiasaan dia, kalau dia tengok dia akan keluar air mani, maka batal. Biasaan ni kalau dia tengok benda tadi tengok perempuan tu lah, perempuan seksi ke apa ke. Bukan tengok apa, tengok perempuan seksi lah. Keluar air mani tengok apa tak? Tengok kambing tu lah. Faham lah tu. Okay. Ataupun gila ke, psycho, tengok kambing betina pun dah dia keluar air mani juga. Keluar? Batal tak? Kalau kebiasaan dia tahu, kalau dia tengok kebiasaan dia batal, maka jadi batal puasa dia. Tengok perempuan lah, kalau fikir dia tengokkan perempuan. Dia, budaya Malaysia ni sebab kita dah biasa tengok perempuan, mungkin tak puasa. Setengah-setengah dengeri sebab perempuan dia tutup, dia nampak sekali tu dah. Macam satu sahabat kita, ustaz kita cerita masa dia dekat Afghanistan dulu. Dia dah pergi masa berjihad lawan Rusia tu, lama kan, lawan Rusia tu, nampak perempuan dalam bas dia terus keluar air mani. Punya nafsu dia tak ni kan, dah berapa lama tak tengok perempuan. Tengok perempuan tu seksi dekat bas tu, dekat bandar Peshawar tu kata, terus dekat Pakistan, masa dia turun Pakistan, terus nafsu dia naik. Okey, tapi kalau jenis memang bukan kebiasaan dia biasa tengok perempuan okey je, tiba-tiba satu hari tu entah macam mana tak, bukan kebiasaan, maka tak batal. Bukan kebiasaan ni, kalau tengok perempuan dia keluar air mani. Tapi entah hari tu wallahu alam lah macam mana, tak datang dia miang ke, wallahu alam, terkeluar air mani. Batal tak? Tak batal. Tak batal puasa. Faham tak, Anas? Okey. Bentuk yang keempat. Dah pukul 11 dah. Subhanallah. Okey. Bentuk yang keempat dah sana ni. Minggu depan kita sambung lagi. Batal lain. Ialah mimpi basah. Mimpi basah ni tidak batal puasa. Walaupun mengadir banyak mana pun. Walaupun di siang hari. Dia tidur, dia mimpi basah, pagi bangun pukul 3 petang, Allah basah dah keluar air mani. Batal tak puasa dia? Tak batal puasa. Mimpi basah tak batal puasa. Secara mutlak tidak batal puasa. Nah, faham tak? Istimna' batal. Jadi inilah dia 4 bentuk inzal. 1, 2, 3, 4.
Mimpi basah lah. Okey. Mimpi basah kan. Orang sebenarnya bagi mimpi basah kan. Faham lah tu. Tak kisah baik lelaki maupun perempuan. Okey. Dah. Pukul 11 dah. Okay. Rasa cukup lah kat sini. Lama dah. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi pembatalan yang lain. Okay. Lepas tu kita masuk pula sunat-sunat puasa. Kemudian kita masuk makruh-makruh puasa. Kemudian kita tengok pula bab kalau orang sakit macam mana dia qada ke, nak kena qada ke, nak kena bayar fidyah ke. Itu kita akan masuk kuliah akan datang biiznillah taala. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.